Assalamualaikum dan salam siaran daripada saya Azam Abdullah. Dan saya Deti Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 2 Disember 2015 antara paparan utama malam ini. Paparan utama malam ini 2 Disember 2015. Dewan Rakyat luluskan usul persepadanan semula bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri Sarawak. Raja negeri lain disaran mengikut jejak Johor. SPRM menjelaskan selesai merakam kenyataan ahli perniagaan Joe Lau di luar negara. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD hari ini meluluskan tambang baru Express Rail Links No. Berhad atau ERL bagi perjalanan sahala dari KL Sentral ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan ke KLIA 2 ialah RM55 berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif ERL Normah Muhammad Nur berkata ini ialah kadar diskaun berikutan ERL dibenarkan untuk menyemak kadar tambang kepada RM64 berdasarkan terma-terma perjanjian konsesi yang dipersetujui kemarin. Normah berkata semakan itu diluluskan oleh kerajaan melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD selaras dengan Seksyen 120 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Menurutnya kadar ini merupakan kenaikan pertama sejak pelancaran ERL pada tahun 2002. Bagaimanapun, Normah menambah penumpang yang membeli tiket melalui dalam talian aplikasi Muta'alih dan daripada kios ERL akan menikmati diskaun 10%. Manakala mereka yang menggunakan kad Tashenko akan menikmati penjimatan 10% semasa tempoh promosi. Untuk pengguna travel card, mereka akan menikmati diskaun 17 hingga 83% dengan purata diskaun 45%. Sementara warga emas dan orang kelainan upaya OKU akan terus menikmati diskaun 30% tambang sahala bagi KLIA Transit. Beliau berkata mereka yang membeli tiket pergi balik antara KL Sentral dan KLIA serta KLIA 2 akan menikmati penjimatan RM10. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi menjelaskan tambang bagi perkhidmatan Express Rail Links No. Berhad ERL terpaksa dinaikkan kerana ia tidak pernah disemak sejak dilancarkan pada tahun 2002. Beliau berkata kerana itu kerajaan bersetuju dengan kenaikan tersebut berdasarkan rasionalisasi bahawa ERL telah mengalami kerugian kerana tambang yang tidak pernah dinaikkan. Ditanya mengenai rasionalisasi kenaikan sehingga mencecah RM20 itu, Aziz berkata pelbagai promosi dan diskaun turut ditawarkan. Baiklah, dan ini pula isu rokok elektronik atau vape. Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor yang bersidang hari ini kekal dengan keputusan mengharamkan penjualan vape sebagaimana yang dititahkan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Abdul Latif Bandi berkata ini menjadikan Johor secara rasmi sebagai negeri pertama mengharamkan penjualan vape bagi memastikan kesejahteraan rakyat dalam konteks kesihatan. Datuk Abdul Latif berkata pengharaman penjualan termasuk menjual peranti dan cecair vape kekal berkuat kuasa 1 Januari depan. Kerajaan negeri sebelum ini dilaporkan masih mahu berbincang mengenai titah Sultan Johor yang menghendakkan larangan penjualan vape dikuatkuasakan awal Januari depan. Beliau berkata kepada pemberita selepas mesyuarat tersebut di Nusajaya yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Abdul Latif berkata mengikut peraturan kecil di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan Perundangan Subsidiari terpilih, mana-mana peniaga yang didapati masih menjual vape selepas pelaksanaan arahan akan dikenakan denda antara RM500 hingga RM2,000. Bagaimanapun, jika mereka masih berdegil, tindakan merampas akan dilaksanakan berdasarkan peraturan sedia ada. Di Kedah, suspek kes bunuh dua anak kandungnya yang masing-masing berusia 3 dan 5 tahun di Taman Wira Indah Sungai Petani ditahan bereman selama 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Mat Zukir Ahmad Isa berkata perintah tahanan bereman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Izham Ali mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah.
Suspek yang berusia 35 tahun ditahan reman di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani kira-kira jam 11 pagi tadi. Suspek yang juga ibu kepada dua kanak-kanak malang itu kini dirawat dan dipantau di ward psikiatrik sementara menunggu laporan perubatan sebelum didakwa di mahkamah. Muhammad Zuki menambah proses bedah siasat terhadap kedua mangsa mendapati ada kecederaan di bahagian leher. Dalam kejadian kira-kira 3 petang semalam, polis menahan seorang wanita yang juga ibu kandung susulan penemuan mayat dua anak lelakinya berusia 3 dan 5 tahun di sebuah rumah di Taman Wira Indah, Sungai Petani. Dua mayat kanak-kanak tersebut ditemui datuknya berusia 60-an yang juga penghuni di rumah berkenaan di dalam sebuah bilik di tingkat bawah rumah tersebut. Mayat kanak-kanak malang itu ditemui dengan kesan kelaran di leher dan tangan manakala suspek berada di bucu bilik berkenaan bersama dua bilah pisau. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Agensi berita Xinhua hari ini melaporkan perantarabangsaan berterusan mata wang Cina Yuan akan memberi kesan positif jangka panjang terhadap syarikat-syarikat Cina. Menurut laporan itu, keputusan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk merangkumkan Yuan atau Renminbi dalam hak pengeluaran khasnya SDR merupakan satu lagi pencapaian mata wang itu pada peringkat global dan juga menandakan keyakinan terhadap pembaharuan kewangan Cina. Pertumbuhan pantas perdagangan asing dalam aset didominasi yuan serta penggunaan mata wang itu sebagai pembayaran renta sepadan berkemungkinan mengurangkan kos pertukaran asing dalam jangka panjang. Katanya berdasarkan data September, yuan kini menjadi mata wang kelima paling banyak digunakan pada peringkat global sebagai pembayaran renta sempadan meningkat dari tangga ke-14 3 tahun lalu. Menurut Fitch Rating, yuan juga adalah mata wang paling banyak digunakan dalam pembayaran intra-rantau bagi Asia Pasifik. Peningkatan penyertaan pelabur institusi antarabangsa dalam pasaran tempatan juga boleh memperkukuh kesedaran pelabur terhadap isu-isu tadbir urus korporat. Ini termasuk keterusan lebih baik dari pelindungan undang-undang iaitu bidang-bidang yang jika ditambah baik akan memberi kesan positif kredit bagi perusahaan korporat China. Ringgit ditutup tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan ketiadaan petunjuk baharu bagi merangsang pasaran. Peniaga berkata menjelang petang ringgit disebut harga pada 4.2300 belian berbanding dolar Amerika iaitu tidak berubah daripada yang dicatatkan semalam. Peniaga berkata biarpun data perusahaan Amerika Syarikat lemah namun ramai yang masih berminat dengan dolar Amerika Syarikat kerana yakin dengan potensi kenaikan kadar faedah negara itu pada bulan ini. Namun menurut peniaga di peringkat tempatan, petunjuk baharu masih diperlukan bagi merangsang pasaran. Unit tempatan itu kebanyakannya tinggi berbanding mata wang utama lain. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 3.0017 bilion daripada 3.0000 pada Selasa tetapi naik berbanding yen kepada 3.4346 daripada 3.4390 semalam.